Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah sekali lagi bertemu kita dalam pendidikan Islam tahun 4 PDBR bidang ulum ibadah yang bertajuk Bulan Penyucian Jiwa bahagian 3, berpuasa di bulan Ramadan. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Jadi objektif pembelajaran hari ini adalah pertama sekali mengetahui perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Kedua, memahami kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, mengamalkan puasa yang diterima di sisi Allah ataupun mabrur, bukan puasa yang sia-sia. Tajuk kali ini membincangkan tentang pertama sekali perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang kedua kepentingan berpuasa Ramadan. Baik. Mari kita lihat di situ. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 7 yang disenaraikan di situ ya murid-murid. Yang pertama sekali adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah mengisytiharkan diri itu keluar daripada agama Islam. Maka itu adalah dikira sebagai murtad. Sama ada dengan perbuatannya ataupun dengan perkataan kata-katanya ataupun dengan hatinya. Apabila dia mengatakan bahawa dia ingin keluar daripada Islam, maka murtadlah dia. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Okey. Ketiga-tiga ini biasanya dialami oleh orang perempuan. Darah haid yang keluar setiap bulan ataupun nifas dan wiladah setelah dia bersalin melahirkan anak ataupun semasa melahirkan anak, itu dikira sebagai antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah pingsan dan mabuk sepanjang hari dan gila walaupun sekejap. Ketiga-tiga unsur ini jika berlaku maka membatalkan puasa. Kalau dia pingsan seketika, katakan dia pingsan sejam, 2 jam, maka dia tidaklah membatalkan puasa. Yang dimaksudkan adalah pingsan sepanjang hari. Ataupun mabuk, ataupun dia tak sedar dirilah sepanjang hari itu daripada subuh sampailah ke isyak, maka membatalkan puasa dia. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Contohnya dia menjolok tekak dia hingga memuntahkan apa yang ada dalam perut dia, maka batallah puasanya. Tapi kalau dia termuntah tak sengaja, tidaklah membatalkan puasa. Kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik lelaki ataupun perempuan. Yang keenam, berjima ataupun bersetubuh bagi suami isteri, bersetubuh di siang hari. Yang ini bukan sahaja membatalkan puasa, malah dikenakan kifarah. Seperti membebaskan seorang hamba ataupun kifarah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Rongga terbuka ni mulut, hidung ataupun dubur. Benda-benda yang boleh masuk, boleh bersaluran melalui tubuh. Contohnya macam mulut, kita masukkan sesuatu sama ada makanan ataupun minuman, itu memang dah batal puasa. Ataupun benda-benda yang bukan makanan, contohnya dia menghisap vape, asap rokok dan sebagainya, juga adalah membatalkan puasa. Ataupun dia memasukkan sesuatu walaupun tidak mengenyangkan dengan sengaja ke dalam mulutnya, adalah membatalkan puasa. Tetapi kalau misal kata ada perbahasan ulama, kalau misal kata kalau dia memasukkan ubat asma, inhaler tu, ataupun ubat inhaler yang hidung tu, ada yang mengatakan membatalkan puasa. Tapi sepakat setengah-setengah ulama mengatakan ia tidaklah membatalkan puasa. Baik. Ini adalah penjelasan tentang perkara-perkara Ustaz nyatakan tadi. Pertama sekali murtad, iaitu berniat keluar dari agama Islam sama ada atau bertekad sama ada dalam hati atau perbuatan untuk tidak mahu lagi menganut Islam, maka dianggap murtad. Perbuatan murtad ini membatalkan puasa jika waktu itu sedang berpuasa.
Murtad juga membatalkan semua amalan ibadahnya selama dia dalam Islam, kecuali jika dia bertaubat dan kembali semula ke ajaran Islam. Haid, nifas dan wiladah. Darah yang keluar dari rahim dan kemaluan perempuan. Ada perbezaan antara haid, nifas dan wiladah. Haid atau istilah lainnya datang bulan, period, adalah darah yang keluar setiap bulan. Tempoh haid adalah antara 7 ke 14 hari setiap bulan bagi perempuan yang baligh. Nifas pula darah yang keluar selepas seseorang perempuan itu melahirkan anak. Wiladah pula darah yang keluar semasa melahirkan anak. Pingsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Pingsan atau tidak sedar diri sepanjang hari ini bermaksud jika bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau melebihi dari waktu itu, maka puasanya batal. Namun kalau pingsan seketika tidak sampai seharian, maka tidak membatalkan puasa. Hal ini termasuk orang yang sakit koma, maka batallah puasanya. Gila yang betul-betul hilang akal seperti pesakit mental, walaupun tempoh sekejap, maka menurut ulama, maka batallah puasanya. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja seperti contoh menjolok anak tekak sehingga memuntahkan apa yang ada dalam badan, maka batal puasanya. Namun jika termuntah tanpa dapat dikawal, maka puasa tidak batal. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Air mani sifatnya tidak sama seperti air kencing. Warnanya putih dan sifatnya seperti kanji. Jika keluar sebab bermimpi yang mengakibatkan keluar mani, maka dikira tidak sengaja dan tidak membatalkan puasa. Jika sengaja mengeluarkannya, maka batallah puasanya. Berjimat pada siang hari. Berjimat atau bersetubuh antara suami isteri bukan sahaja membatalkan puasa, malah dikenakan membayar denda atau fidyah, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan seorang hamba atau memberi makan kepada fakir miskin. Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Perbuatan seperti makan, minum dan merokok adalah membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga walaupun bukan makanan dan walaupun tidak mengenyangkan juga turut membatalkan puasa. Contohnya, memasukkan tiup perubatan ke dalam rongga, mulut atau dubur. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada kepentingan berpuasa Ramadan. Saya bahagikan kepada 3 aspek. Pertama sekali rohani, jasmani dan masyarakat. Dari segi rohani, yang pertama sekali dapat mendekatkan diri dengan Allah. Kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Dari segi jasmani pula, pertama, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Kedua, merehatkan organ dalaman badan. Pada sudut masyarakat, yang pertama sekali, mengikis sifat kedekut dan sombong. Yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Dan yang terakhir sekali adalah menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Baiklah murid-murid, sekian untuk itu saja. Dan maka apabila bahagian 3 ini habis, maka lengkaplah sudah untuk tajuk berpuasa di bulan Ramadan itu, amalan di bulan mulia. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada murid-murid. Okey, jangan lupa sesi temu kita pada mata pelajaran pada tajuk-tajuk yang lain dia, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk semua dan ingat, banyakkan beramal, banyakkan beribadah kepada Allah, sentiasalah berzikir kepada Allah dan jangan sekali-kali menjadi hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sebarang kesilapan mohon kemaafan dari saya Ustaz Azrin bin Abdullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.